Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua rakyat Malaysia. Saya El Fazril, selaku pengacara anda di dalam sebuah program majalah berkonsepkan pertanian luar rumah dan sekitar kawasan rumah. Pada masa yang sama, kita juga akan berkongsi serba sedikit mengenai pertanian moden yang juga boleh dijadikan sumber pendapatan dalam Kediaman Agro. Pertanian dan ternakan adalah salah satu dari cabang perniagaan. Itulah ungkapan yang sering kita dengar dari para petani dan penternak moden. Tak kiralah untuk diri sendiri ataupun untuk pasaran. Kedua-dua sektor ini penting kepada kita untuk menjadi sekuriti bekalan makanan yang utama, yang tidak dapat dipisahkan dalam arus pemodenan masa ini. Justru itu, untuk episod kali ini, kita akan bersama dengan Haji Adnan Bukra di Kampung Kuap, Kota Semarahan untuk mengetahui dan mempelajari tentang tanaman yang beliau tanam di sekitar kawasan rumahnya. Tanpa meninggalkan masa, mari kita berkenalan dengan Haji Adnan. Kita bertemu lagi. Siapa sangka buah fig atau buah tin yang dahulunya cuma didapati di negara-negara Mediterranean sekarang juga terdapat di Sarawak. Sekarang kita di Kampung Kuap, Kota Semarahan, berada bersama dengan pengusaha di Pengkalan Kuap Fig and Grapevine Garden ini, iaitu Haji Adnan Bukra. Apa khabar? Bagus, alhamdulillah. Saya pertama kali sebenarnya melihat sendiri tanaman pokok tin ni. Berapa lama sudah Cik Haji Adnan ni terlibat dalam penanaman buah tin? Kita dah hampir genap 5 tahun dah. Kita mulakan penanaman pokok tin daripada 2018. Macam mana boleh mula minat tu? Kerana ada banyak tanaman lain dan banyak tanaman Haji Adnan pilih pokok tin, buah tin. Yang pertama kita melihat tanaman ini boleh ditanam di negara kita bila kita melawat ladang-ladang pokok tin di Semenanjung. Di Sarawak ini yang orang pertama yang buatlah. Selepas tu kita cuba ambil benih, bawa masuk ke sini, kita tanam dan kita berjaya hasilkan buah. Kemudian saya tak tahu di belakang lagi. Jadi kita terus tanam dan hingga sekarang kita ada 350 pokok. 350 pokok. Apa tanaman-tanaman lain juga ada didapati di sini? Selain itu kita ada tanaman anggur lebih kurang 58 pokok sekarang. Ada out of season, tapi Februari nanti ada buah. Ada beberapa pokok yang tidak tahu kenapa berbuah, nanti boleh tengok. Apa dari segi produktiviti ni? Jadi tanaman ni adalah untuk diri sendiri atau juga dipasarkan? Untuk fig ni, peringkat awal memang kita lihat untuk kegunaan sendiri. Tetapi ada potensial untuk kita komersialkan. Dan sekarang kita pasarkan buah ini di beberapa supermarket di Kuching. Jadi specifically kita hantar di Everrise. Di pusat-pusat beli belah boleh didapati mudah saja. Ya, dah ada sekarang di dah ada sekarang. Sekarang saya nak tahu pula cara-cara menanam ataupun apa faktor-faktor penting kalau kita nak mula menanam buah tin ni. Boleh? Boleh. Tak ada hal. Mari kita saksikan di ladang Haji Adnan Bukra. InsyaAllah boleh kita sharing. Buah tin mempunyai khasiat yang tinggi. Ia telah diakui sejak dulu lagi. Buah tin atau nama saintifiknya Ficus sycamorus dalam keluarga pokok ara yang berasal dari Syam, Palestin dan Mesir. Ia juga diperkenalkan di Itali lebih kurang 2000 tahun yang lampau, di mana ia berkembang dengan cepat melalui selatan Eropah, termasuklah negara Yunani hingga ke China dan seterusnya ke Asia Tenggara. Terdapat pendapat yang menyatakan buah tin merupakan antara tumbuhan terawal yang ditanam oleh manusia. Sehingga kini dipercayai terdapat lebih 1000 jenis pokok tin dengan sebahagiannya merupakan spesies hybrid atau kacokan. Pokok tin mempunyai jangka hayat yang panjang dan mampu hidup berpuluh tahun. Ia boleh ditanam di dalam pasu dan di dalam tanah.
Pengeluaran buah tin di Asia Tenggara khususnya Malaysia adalah pengeluaran yang terbaik di dunia. Ini kerana buah tin di Eropah malah Mediterranean tidak berapa bagus kerana faktor cuaca di sana yang mempunyai cuaca 4 atau 3 musim. Tidak hairanlah buah tin di Malaysia yang begitu banyak penghasilan buahnya dari negara-negara di Eropah. Buah tin ada pelbagai jenis, tetapi di Malaysia hanya 4 jenis pokok buah tin yang biasa ditanam, iaitu BTM6, Matsui Dolphin, Taiwan Golden Fig, dan Improved Brown Turkey. Penyediaan sebelum menanam buah tin perlu ada rumah pelindungan hujan dan mengelak cuaca panas yang berlebihan. Rumah pelindungan hujan ini juga dikelilingi jaring-jaring kasar yang kecil segi empatnya untuk mengelak serangga-serangga perosak dan binatang-binatang pemakan buah dan daun seperti burung, tupai, tikus dan sebagainya. Tidak lupa juga, kita perlukan rumah tapak semayan, rumah pam air dan baja dengan menggunakan cara teknik vertigasi. Pasti kita tertanya-tanya bagaimana cara pembenihan atau pembiakan buah tin ni. Jadi eksklusif hari ini Haji Adnan akan tunjukkan kepada kita cara-cara pembenihan buah tin ni. Macam mana cara-caranya, Haji? Okey. Kalau di ladang kami ni, biasa kami menggunakan potongan batang. Dan batang yang kami ambil ialah batang yang sudah dormant, tak mau berbuah lagi. Jadi batang yang dormant ni biasanya plant energi dia banyak dan kita akan dapat pertumbuhan yang sangat cepat dan baik. Biasa kita akan potong 4 knot. 1, 2, 3, 4. Satu keratan kita ambil 4 knot. Kemudian kita luka lagi di bawah ni. Tujuan dia satu nak tanda ni di bawah. Okey. Nanti susah jadi cerita Priamdi terpaksa rendam air. Mana hujung mana. Jadi kita tanda yang ni di bawah. Satu lagi pemotongan begini dia trigger pengeluaran akar. Selepas kita potong, kita cuci. Sebab kita basmikan dia dengan basmi kuman. Biasa saya guna pencuci tangan tu, Dettol, pencuci tangan Dettol. Okey. Selepas tu keringkan sekejap. Apabila kita nak masukkan dalam media, pastikan 2 knot tenggelam. 2 knot tenggelam. 2 knot tenggelam. 2 knot ini. Okey, jadi setengah daripada Setengah. Tujuan dia, kalau berlaku perebutan di bahagian ini dan akar tak keluar, kita masih ada knot kedua untuk akar keluar. Begitu juga di atas. Biasa ini terdedah, mungkin ada pencemaran. Kita masih ada. Jadi yang shoot itu, pucuk tu tak keluar sini, kita ada peluang ada knot kedua lagi. Jadi kita cucuk saja begini. Apa media yang digunakan, Haji? Okey. Media ni media yang kita kaji sendirilah. Kita dah buat ramuan 5 item di dalam dia, topsoil, kokopit, sekarang dolomite, dolomite itu bang acidic. Kemudian kita ada sedikit pasir sungai. Dan last kali kita taruh efektif microbe bokashi. Jadi semua tanaman yang di ladang ini menggunakan ramuan ini. Dan ini yang banyak kita juga jual di ladang. Okey. Baik, kemudian apa seterusnya? Okey, selepas kita tanam begini, kita hanya siram hari ke-7. Hari ke-7 baru kita siram. Tapi dengan alasan sebelum ini tanah ini lembap sebelum kita taruh cutting. Siraman kedua hari ke-5. Maksudnya dalam 2 minggu hanya 2 kali siraman sahaja. So, kalau siraman berlebihan, kelembapan terlalu tinggi, cutting ini akan reput. Jadi selepas 3 minggu kita akan melihat pucuk daripada cutting keluar macam ini. Tumbuh macam ni ya. Macam ini. Ini 3 minggu. 3 minggu. Ini 6 minggu. Yang ini 4 bulan.
Selepas dalam tempoh 3 atau 4 bulan baru kita pindah dalam bekas tanaman ataupun siapa-siapa nak bertanam di atas tanah boleh. Jadi selepas 4 bulan ini kita tanam bulan kelima dia akan mula keluarkan putik buah. 3 bulan selepasnya buah boleh habis. Dalam satu batang tu biasa sampai berapa banyak buah boleh? Oi, banyak. Kalau biasa kita tanam minimum 3, maksimum 4 batang. Setiap batang tu boleh mencecah sampai 100 buah dia. Ui, banyak. Sehingga dalam tempoh setahun atau setahun setengah lah. Ini bukan bermusim, dia setiap hari. Tiap-tiap hari dia buah-buah. Pokok ni tak bermusim. Itu yang bagusnya di tempat kita lah. Kalau Mediterranean, musim sejuk tak ada. Musim tak ada. Kita sepanjang tahun ada. Saya lihat tanaman ini juga gunakan rumah lindungan hujan. Ya, Apa betul. kesannya kalau pokok ni terkena hujan? Actually, lindungan hujan ni banyak manfaat dia lah. Satu, kita elak ada penggunaan racun serangga, racun perosa. Jadi di sini kita boleh dikatakan semi organik. Jadi kita tak menggunakan racun. Kalau tak ada rumah pelindung hujan, jadi kita terpaksa menghadapi serangan serangga, belalang, burung dan binatang-binatang lain yang sangat suka buah yang manis ni lah. Jadi pilihan kita ialah menggunakan racun. Jadi sini tak ada. Nombor 2, selain tak ada penggunaan racun, kita senang kontrol pemberian nutrien seperti baja dan sebagainya. Itu kelebihan kalau dalam greenhouse. Ini Haji tunjukkan kita gunakan keratan batang. Betul. Adakah ini boleh dibiarkan juga dengan cara memaksa akar keluar daripada pohon hidup ataupun cara tut? Boleh. Jadi dua kaedah utama digunakan oleh penanam untuk buah tin ni untuk pencambahan benih. Salah satu cutting yang saya tunjuk tadi, di ladang kami memang guna cutting sebab kami banyak batang. Dan kita tak guna tut. Actually penggunaan tut, pembenihan menggunakan tut, chances untuk dia tumbuh akar lebih tinggi daripada penggunaan batang. Tetapi pemahaman teknik menggunakan batang boleh juga memberi keberhasilan lebih tinggi. Macam kami boleh dapat 80-90%. Kenapa kami terguna tut? Sebab pokok kami sentiasa berbuah. Kalau saya tutkan pokok yang berbuah, buah itu akan terencat. Sebab kami tanam pokok dan dapatkan hasil buah dia dan kami pasarkan buah. Kalau sahaja nak tanam untuk pembenihan, kita boleh guna tut lah. Itu sebab saya tidak gemar menggunakan tut di ladang. Baik, faham. Baik, Haji Adnan dah tunjukkan cara pembenihan dan pembiakan buah tin ni. Sekarang boleh tak tunjukkan pula cara menanam buah tin ni, pokok tin? Boleh. Kita boleh ambil pokok yang dah ready untuk dipindah dalam bekas tanaman. Mari kita tunjukkan macam mana nak tanam pokok ni. Mari. Kita dah berada di greenhouse Haji Adnan ni. Haji Adnan nak tunjukkan cara-cara menanam pokok tin ni. Pertama sekali, apa yang perlu kita kena pasti, Haji? Kita kena pasti, pertama anak pokok mestilah cukup matang. Cukup matang? Cukup matang. Kalau terlalu muda, mungkin merosakkan akar dia bila kita pindah. Yang kedua, pastikan bekas tu mencukupi. Saiz yang mencukupi. Kalau boleh minimum bekas 17 inci diameter kalau nak guna pasu. Tapi kita guna tong yang kita belah dua dan ada lubang di bawah dia. Jadi setakat ini yang termurah ya untuk ladang seperti kami. Dari segi jenis tanah ni, ada jenis tanah sama juga tanah dia seperti yang saya guna sebelum ini, yang kami buat research 2 tahun. Mengandungi 5 item di dalam dia. Very good topsoil, kokopit untuk mengekalkan humidity di dalam, sedikit pasir sungai untuk supaya tanah ini tak cepat beku. Selepas tu kita simpan dolomite, kapur pertanian, nak pastikan tanah ini tidak berasid. Kemudian kita ada taruh good microbe.
effective microbe. Maksudnya ada bakteria bagus di dalam tanah. Membantu menjadikan tanah jadi kompos dan mempertingkatkan ketahanan resisten pokok kepada penyakit. Okey. Baik, seterusnya kita nak tanam dia pula. Ya, sebelum kita tanam, pastikan tanah dia mencukupi. Tak payah penuh sebab masa akan datang kita akan buat mulching ataupun kita tambah tanah di atas. Jadi kita korek dulu lubang yang bersesuaian, yang saiznya lebih kurang polythene bag. Kita nak pokok ini batang dia tenggelam. Maksudnya ini level tanah di dalam polythene bag, ambil dalam 2 inci atau 3 inci di atas. Kemudian baru kita tanam. Kaedah yang biasa untuk kita buka polythene bag, selalu kita ambil mudah, potong saja kan. Ya. Bila kita buka, akar dia, tanah dia pecah, akar dia rosak. Teknik yang sebaiknya ialah kita potong di tingkat bawah dulu. Semua jenis tanaman. Bila kita bagi taklimat, kita bagi kursus kita bagi ini pun kita ambil kira. Okey, jadi kita buka ini. Baru kita simpan di bawah. Dah sampai di bawah, baru kita potong balik. Baru kita potong. Baru kita potong. Kalau kita potong macam ini, kadang-kadang tanah dia pecah, akar dia rosak. Lepas tu kita tutup baliklah. Begini. Tiada akar rosak. Dan kita jamin pokok ini akan selamat bila kita pindah di dalam bekas ataupun kita tanam di lapangan. Ini saya tengok ni ada satu aratan macam drip ni. Ini digunakan untuk apa? Ya. Kita guna sistem fertigasi untuk kita salurkan air baja. Biasa orang tengok fertigasi untuk tanaman cili dalam polythene bag. Tapi kita guna untuk sistem kita sebab kita tahu sistem fertigasi lebih efisien, sangat efisien apabila kita melakukan proses pemberian baja kepada pokok lah. Baik Haji, kalau dari segi jangka hayat untuk satu pokok macam ni, berapa generasi dia boleh terus mengeluarkan buah? Okey, boleh sampai lama tahun dia, bergantung kepada sama ada akar dia bagus atau tidak bagus. Tapi di ladang kita ada yang dah sampai 4 generasi. Haji, yang dekat sini banyak dapat tengok dah ada buah lah. Ada berapa jenis ya Haji? Kita ada lebih kurang 35 cultivar. Maksud 35 jenis daripada berbagai negara. Ada pun Egypt, USA, Taiwan, China. Ada 35 cultivar, lebih kurang 35 negara di dunia. Semua ada kat sini. Tapi jenis yang besar-besar. Tapi di antara cultivar kami yang buah dia tak cukup besar, yang paling sedap. Ini dah boleh tuai ni? Boleh tuai dah. Dia jenis warna hijau. Kita ada warna hijau, kita ada warna merah, kita ada warna kuning, kita warna hitam dan juga variegated. Jadi ini warna hijau. Dia beza dari segi apa warna-warna? Warna bergantung kepada cultivar tu datang dari negara mana. Dan itulah kenapa dia ada color macam tu. 4 color tapi daripada 30 lebih negara. Ini Haji dah tuaikan satu. Saya cuba boleh. Ajarkan saya. Okey, boleh. Sangat dialu-alukan. Mana yang dah siap untuk dituai? Boleh. Sebelah sini boleh Haji? Tu boleh. Yang ini pun boleh. Yang ni jenis warna merah. Ini jenis warna merah. Saya tengok Haji tadi Haji pegang bahagian bawah. Bahagian bawah pegang. Dia memang kena pakai sarung tangan yang macam ni? Sebab kalau kita guna tangan kita agak kasar. Kulit ni kita takut dia melecet. Bila kita hantar supermarket, dia nampak macam rosak. Dia tak nak terima. Ni betul cara pegang dia. Betul. Guntingkan saja. Gunting saja. Guntingkan saja. Saya dah kemudian kita simpan dalam vakum. Ini jenis yang berbeza dengan yang Haji. Ini berbeza, betul. Kalau yang ini datang daripada Taiwan. Taiwan Golden Fig. Ini datang daripada Middle East.
kita nama dia Jamal Al-Asfar. Ada nama Jamal nama dia. Jamal Al-Asfar. Itu sekarang kita minta Boleh rasa? rasa boleh. Ini betul. yang rasa yang paling sedap dulu yang Saya kami. makan macam tu saja ya. Boleh. Tengok buka dulu. Buka Kita dulu. tengok apa di dalam. Buka dulu. Serta dalam dia. Tengok cantik, warna merah. Oh. Dan bricks kemanisannya lebih kurang 20. Boleh sampai sangat berapa manis. dia punya? Sampai 22. Oh. 18 ke 22. Ini yang dia 20. manis. Saya makan ya. Sila. Nanti beritahu kita macam mana rasa. Sedap ke? Manis ke? Sedap. Betul. Manis ah? Sangat manis. Sedap ni. Yang ni pula warna dia merah juga, tapi tak semanis Ni yang mungkin hijau tu. kurang sikit 18. Tapi dia juicy. Maksudnya dia Betul. juicy sikit banding dengan yang hijau tu. Di sini ada tanaman lain. Yang kita dapat lihat ni adalah tanaman anggur. Ni di luar musimnya. Betul. Buah dia tak berapa banyak tapi ada juga dapat kita lihat dekat depan ni. Betul lah. Ni selain daripada tanaman pokok tin yang kita ada 300 lebih pokok, kita ada 57 pokok anggur dan kita ada 25 jenis ataupun kativa anggur. Sekarang sudah out of season. Kita dah harvest 3 bulan lepas. Tapi ada beberapa pokok entah terkeluar buah. Keluar buah juga. Di luar musim. Ni warna hijau saja kan? Ini warna merah. Warna merah juga. Asal semua buah anggur muda dia warna hijau. Bila dia masak baru kita tahu Merah. semua ada merah, kekal hijau, kuning, hitam. Itu color-color buah yang kita ada di sini lah. Cara pembenihan dia sama juga dengan Cara buah pembenihan kita guna cutting juga. Sama proses macam kita buat tanaman pokok tin. Even cutting anggur lebih senang. Sama juga konsep tanaman dia sama. Itu dia, bukan setakat tanaman buah tin, buah anggur, bunga-bungaan sahaja. Ada khusus percuma disediakan kepada anda di luar sana, khususnya belia tak tahu nak buat apa, tak tahu nak tanam apa, minat pertanian, datang kat sini. Jumpa Boleh, Haji. Haji bagi mengajar percuma sahaja, nak tahu mengenai ilmu produk apa, potensi perniagaan pun boleh tanya pada Haji. Pengalaman yang kita ada lah. Itulah dia, kita sedia maklum potensi pertanian ni cukup tinggi. Permintaan produk pertanian ada, setiap hari ada Haji. Ada insyaAllah. Kepada anda di luar sana, jangan lepaskan peluang keemasan ini. Haji, terima kasih. Setakat ini saja Sama-sama. nampaknya kediaman agro kita di Pengkalan Kuap ini di kawasan ladang Fix and Grapevine. Di sini boleh datang ke sini sendiri. Jumpa lagi minggu hadapan. Di mana? Kediaman agro. Terima kasih.